Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid semua, bersama dengan saya Cikgu Suparman untuk kelas Pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah. Tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah beriman dengan sam'iyat. Muka surat dalam buku teks 108. Macam biasa, siapa malas? Saya Rotan. Jom kita belajar bersama-sama. Jangan malas-malas. Untuk berjaya kita perlu rajin. Jom kita tengok buku teks sama-sama. Okey, contoh sam'iyat. Okey, tengok bunga tu. Yang pertama atas sekali, hari kiamat, syurga, malaikat, sirat, alam barzakh. Tengah-tengah tu neraka, bawah tu padang mahsyar, mizan, soalan kubur. Siapa faham apa yang kita belajar hari ni? Benda-benda ni kita nampak tak? Nampak tak benda-benda ni? Syurga nampak tak? Titian sirat nampak tak? Kita tak nampak kan? Hari ni kita nak belajar benda-benda ni. Contoh-contoh sam'iyah yang saya telah sebutkan tadi. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, maksud ataupun erti sam'iyah dan dalil naklinya, itu bukti daripada Al-Quran. Tengok sam'iyah, dengar betul-betul. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Akal kita pun kita tak boleh nak fikir macam mana, dan juga penglihatan kita ni macam mana, tak nampak kan? Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Okay? Kita wajib, hukum dia wajib meyakini perkara-perkara sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Dalil nakli iaitu dalil daripada Al-Quran kewajipan beriman dengan perkara sam'iyat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Okey, tengok perkara-perkara sam'iyat yang kita perlu tahu. Okay, contoh pertama ialah alam barzakh. Okey, ialah alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Okey, kita meninggal dalam kubur tu, kita panggil dia alam barzakh. Setiap orang akan laluinya, termasuklah saya dan kita semua. Dua, padang mahsyar, iaitu tempat berkumpul semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Mizan, nombor 3 ialah mizan. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Okey, syurgalah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Okey, 3 ni contoh. Ada lagi lepas ni. Yang pertama alam barzakh. Okey, kita tidur pula. Kita meninggal. Okey, sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Okey, di alam ni kita akan didatangi oleh dua malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir, dan menghadapi soalan-soalan kubur. Okey, alam barzakh ni, ingat ada dua malaikat datang dekat kita, tanya soalan. Contoh soalan kan, ma rabbuka. Okey, siapa nama Tuhan kamu, dia tanya. Siapa yang banyak iman, siapa yang banyak kebaikan, dia akan dapat jawab. Okey, padang mahsyar,
hari dibangkitkan daripada kubur, mizan, alat timbangan amalan, sama ada banyak atau sedikit amalan baik kita. Seterusnya, sirat. Okey, sirat ialah titian yang merentangi neraka jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Siapa yang bertakwa akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Okey, kita akan lintas ni, kita akan lalui benda ni. Kita percaya ke tak percaya, kita akan lalui semua ni. Kita wajib percaya. Okey, walaupun kita tidak nampak dan kita tidak boleh nak fikir di akal macam mana. Yang kedua, syurga. Syurga ialah tempat idaman bagi semua orang. Siapa yang banyak amal soleh, siapa yang amal kebaikan, syurgalah tempatnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Nikmatnya syurga ni. Nak masuk syurga kena buat amal banyak-banyak. Buat amal baik. Jangan buat apa yang Allah larang. Kita buat apa yang Allah suruh. Yang ketiga, neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Siapa nak masuk neraka, jangan ikut perintah Allah. Azab kat sana tu sangat dahsyat. Seterusnya, kesan beriman dengan perkara sam'iyah. Yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa. Kita akan insaf dengan azab di akhirat tu. Kita takut. Menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup, iaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Nombor 3, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran, iaitu bersama-sama mencegah kemungkaran, tolong menolong dalam perkara yang baik, jangan tolong menolong dalam perkara yang jahat. 4 atas mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Sebab apa? Kita nak masuk syurga, kita akan buat sebanyak mungkin kebaikan. Bersikap pemurah dan dermawan, banyakkan sedekah. Seterusnya, atas sekali, nombor 5, mentaati perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Istiqamah, iaitu melakukan ibadah fardu dan sunnah. Hindari maksiat, tidak melakukan maksiat dan sifat yang keji. Rumusan bawah sekali warna oranye tu. Kita wajib beriman dengan perkara persam'ian dan membuktikan keimanan kepadanya. Bukti kita beriman kepada siapa? Allah. Dengan istiqamah melakukan ibadah fardu dan membanyakkan amalan sunnah serta menjauhi segala larangan Allah. Ibadah fardu ni macam mana? Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Contoh, amalan sunnah ni macam mana? Sedekah, solat sunat. Jangan juga menjauhi segala larangan Allah. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Macam biasa, like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.